Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat perbentangan tentang refleksi pertengahan praktikum. Baiklah, antara item yang saya akan bentangkan adalah berfokus kepada 5 perkara. Yang pertama, maklumat umum. Nama diberi Siti Nur Nabilah binti Roslan, berumur 27 tahun. PDPP ambilan Oktober 2020. Bidang teras saya adalah Bahasa Arab. Pensyarah penyelidik saya adalah Dr. Faisal bin Khamis dan seterusnya guru pembimbing saya adalah Ustaz Muhammad Zaliki bin Kadir. Untuk pengetahuan semua, saya mengajar di Sekolah Ma'had Sas di Jengke, di mana saya mengajar pelajar tingkatan 2 dan saya mengajar 2 buah kelas, iaitu 2 jazari dan juga 2 kindi. Saya juga mengajar subjek Bahasa Arab dan setiap seminggu masa yang diperuntukkan oleh saya adalah sebanyak. Yang kedua adalah pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang telah saya aplikasikan di dalam sesi PDPR. Terusnya, antara aplikasi pengetahuan sedia ada yang saya akan fokuskan adalah 4 perkara, iaitu yang pertama, teori pembelajaran, kedua, teknik pengajaran, yang ketiga, kemahiran pengajaran dan akhir sekali pengurusan bilik darjah. Teori pengajaran yang telah saya gunakan adalah teori kognitif, di mana saya mengambil satu kata tokoh, iaitu tokoh Jean Piaget, yang mana beliau menyatakan bahawasanya ia adalah satu proses pembelajaran sebagai aktiviti pembinaan mental yang dicantumkan dengan maklumat baru. Pelajaran yang telah saya gunakan adalah teknik behaviorisme atau disebut sebagai perlakuan, di mana pembelajaran sebagai perubahan tingkah laku kekal yang dihasilkan daripada pengalaman atau latihan itu adalah disebut daripada William and Anandam pada tahun 1973. Di sini kita dapat lihat di mana pelajar ini akan berubah tingkah laku dia berdasarkan hasil dan pengalaman yang telah dilaksanakan ketika sesi pengajaran. Sebagai contoh, guru mengajar daripada tahap yang lebih rendah kepada tahap sederhana dan berubah kepada tahap yang lebih tinggi. Strategi pembelajaran. Saya telah menggunakan 3 cara yang biasa kita gunakan, iaitu yang pertama, berpusatkan kepada guru, berpusatkan kepada pelajar dan juga berpusatkan bahan, di mana di dalam sesi pembelajaran saya memulakan pembelajaran dengan memberi syarahan dan memberi penerangan terlebih dahulu dan kemudian berpindah kepada pelajar yang cuba menjawab aktiviti ataupun latihan yang telah diberikan berdasarkan apa yang mereka tahu, serta mereka mencari maklumat baru dengan secara individu ataupun berkumpulan. Seterusnya, saya juga menggunakan bahan seperti Walkworld, Google Site dan sebagainya untuk pelajar lebih cenderung belajar dan lebih minat untuk menjalani PDPR. Teknik pengajaran yang seterusnya dari sudut kaedah dan juga teknik. Dari sudut kaedah, saya menggunakan pelbagai kaedah, antaranya flipped classroom, audio, terjemahan, komunikatif. Manakala teknik pula, saya menggunakan penyelesaian masalah, berdialog, soal jawab dan juga karangan. Semua kaedah dan teknik ini saya jalankan berdasarkan kesesuaian aktiviti dan tajuk sesi pembelajaran saya ketika itu. Terusnya, kemahiran pengajaran. Kemahiran pengajaran yang telah saya dapat adalah kemahiran set induksi, kemahiran penggunaan bahan sumber dan akhir sekali kemahiran pengukuhan. Terusnya adalah set induksi. Set induksi ini merupakan satu set pelajaran untuk memulakan suatu PDPR yang melibatkan idea-idea, teknik, proses, aktiviti dan sumber untuk menarik perhatian pelajar untuk bersama-sama mengikuti PDPR. Antara teknik yang saya gunakan adalah nasyid, wheel of name, animaker, animasi dan sebagainya. Terusnya, kemahiran pengukuhan.
Pengukuhan yang telah saya gunakan ialah yang pertama, respon aktif dan mesra, di mana di dalam sesi PDPR saya banyak menyebut nama-nama pelajar dan hampir ke semua pelajar saya akan sebut nama mereka. Seterusnya, saya akan selitkan sekali dengan pujian bagi sesiapa yang mampu untuk menjawab dan siapa yang sentiasa respon dan sesiapa yang muncul setiap kali ditanya. Seterusnya, saya juga menyertakan doa kepada pelajar-pelajar yang sangat-sangat aktif di dalam kelas agar pelajar merasai dihargai oleh guru-guru dan berminat untuk bersama-sama mempelajari pembelajaran pada hari itu. Seterusnya, saya juga menghadiahkan juga top up sebagai ganjaran kepada pelajar-pelajar yang lebih cemerlang dalam semua aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan. Dan baiklah, bagi pengurusan bilik darjah, saya telah membuat grup bersama ibu bapa dan juga pelajar, di mana satu grup untuk pelajar dan satu grup untuk ibu bapa. Grup berkenaan adalah untuk saya mendapat maklum sama ada pelajar-pelajar mempunyai masalah ataupun tidak faham sesuatu pelajaran ataupun hal-hal lain yang boleh dibangkitkan. Kemudian grup bersama ibu bapa adalah kerana untuk pelajar-pelajar dipantau semasa PDPR dan kemahiran baru yang telah saya perolehi. Baik, pengetahuan baru yang telah saya perolehi semasa praktikum adalah yang pertama, TMK, penilaian dan pelaporan, perancangan pengajaran, inovasi dan BBM, pembuatan jurnal, inovasi dan sebagainya. Apakah dia TMK? TMK adalah teknologi maklumat dan juga komunikasi. Di dalam aspek berikut, saya mengetahui cara menggunakan Google Site, cara untuk menggunakan Animaker, cara untuk menggunakan Canva, Wheel of Name dan sebagainya. Antara lain juga, saya telah mempelajari untuk melaksanakan satu inovasi dan BBM, iaitu bahan bantu mengajar, iaitu saya belajar untuk membuat satu cara untuk menarik pelajar untuk lagi suka untuk belajar, itu dengan cara saya membuat nasyid berbentuk kartun. Juga saya mendapat tahu bagaimana untuk membuat perancangan PDPR di atas talian, di mana perkara pertama yang harus saya buat adalah menentukan sama ada saya ingin melakukan secara segera ataupun tidak segera, dan seterusnya saya perlu merangka RPH, iaitu rancangan pengajaran harian, dan membuat video simulasi, seterusnya melaksanakan PDPR di Google Meet atau di mana-mana platform yang bersesuaian. Seterusnya, saya juga tahu bagaimana untuk menyemak dan menilai murid. Ilmu binaan dan inovasi yang telah saya hasilkan adalah berdasarkan isu. Isu yang telah saya ambil adalah kehadiran pelajar yang tidak penuh. Penyertaan masalahnya adalah pelajar yang tidak mempunyai telefon bimbit. Sebahagian pelajar juga tidak mempunyai line pada kawasan perumahan beliau, dan seterusnya tidak ada kesungguhan para pelajar itu sendiri. Maka bentuk yang telah saya ubah dan saya hasilkan adalah membuat satu grup bersama keluarga, parents, pelajar, dan sentiasa berinteraksi dengan ibu bapa dari permulaan kelas sehingga berakhir kelas. Maka di situ kita boleh melihat kehadiran pelajar makin ramai, dan alhamdulillah kelas saya sampai sekarang berjalan dengan lancar, walaupun tidak 100% yang masuk, namun hanya sedikit saja nilai pelajar yang tidak dapat hadir. Itu pun kerana pelajar tidak ada telefon bimbit dan pelajar mempunyai masalah lain yang sangat teruk. Dan isu yang kedua adalah pelajar suka mengingati item penting, dan cara tindakan yang telah saya lakukan adalah memperbanyakkan menggunakan konsep bagi pelajar mengingati sesuatu pembelajaran. Contoh konsep yang saya buat adalah dalam subjek naat, konsep yang saya telah gunakan adalah ibu sentiasa bersama dan anak sentiasa mengikuti ibu. Maka di situ naat itu adalah saling mengikuti. Seterusnya, saya juga ada menciptakan satu buah lagu bagi pelajar mengingati dan menghafal dengan baik. Akhir adalah komen dan reaksi terhadap
pengalaman mengajar. Komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah adalah yang pertama, saya mengajar dalam suasana norma baru di mana semua perkara adalah baru dari semua aspek, iaitu dari segi teknik mengajar, kaedah mengajar, strategi mengajar. Berbeza pelaksanaannya ketika bersemuka dan juga ketika online. Tetapi saya sangat bersyukur kerana saya mempunyai banyak pengalaman dan banyak improve melalui nasihat-nasihat dan bimbingan daripada guru-guru saya, terutamanya Dr. Muhammad Faisal dan juga guru pembimbing saya iaitu Ustaz Zaliki. Ini saja perkongsian saya setakat ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.